Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan tengok pelembapan dan resonan. Jadi kalau awak tengok definisi pelembapan ini adalah pengurangan dalam amplitud dalam sistem yang sedang berayun akibat kehilangan tenaga dengan syarat di sini ialah frekuensinya adalah mestilah tetap. Jadi kalau awak perhatikan di sini ialah kalau awak perhatikan di sini, di sini ialah bandul. Ini bandul. Bandul ini sekarang ini dia berada dalam titik keseimbangan tengah-tengah ni. Jadi amplitud adalah kalau awak perhatikan amplitud daripada titik keseimbangan ke sasaran maksimum. Jadi ini daripada sini ini dipanggil sebagai amplitud. Kalau awak perhatikan di sini ialah apa akan dapati bahawa lama-lama amplitudnya semakin berkurang. Nampak? Betul tak? Betul lah. Okey, mengapa amplitud semakin berkurang? Awak perhatikan di sini ada molekul udara. Jadi, bila molekul udara, tenaga untuk mengatasi molekul udara ini, tenaga daripada bandul ni akan kehilangan tenaga. Sebab akan kehilangan tenaga untuk mengatasi rintangan udara, menyebabkan tenaga itu berkurang dan juga menyebabkan amplitudnya semakin berkurang. Jadi, amplitud adalah daripada titik keseimbangan ke titik sasaran maksimum. Jadi, ini lah. Kan mula-mula awak tengok. Okey, ni lama-lama makin kurang. So, di sini dipanggil sebagai situasi ini sekarang dipanggil sebagai pelembapan. Okey. Jadi pelembapan ini terbahagi kepada dua jenis. Satu pelembapan luaran. Jadi kalau awak tengok sini pelembapan luaran ini adalah kehilangan tenaga untuk mengatasi daya geseran ataupun satu lagi untuk mengatasi ataupun untuk wujudnya rintangan udara. Jadi kalau awak buat eksperimen ini di vacuum, tidak ada udara, tidak wujudlah pelembapan ini. Kat sini ada banyak molekul-molekul udara. Jadi tenaga akan hilang untuk mengatasi daya geseran yang wujud. Okey. Ataupun pelembapan dalaman. Okey, jadi kehilangan juga berlaku disebabkan oleh regangan dan juga untuk berlakunya pemampatan zarah yang bergetar dalam sistem. Okey, yang ini kalau awak perhatikan di sini, kalau cikgu ada spring slinky, bila cikgu tekan spring slinky tu macam minggu lepas, jadi kat situ dia ada mampatan zarah. Zarah tu semakin rapat. Bila zarah semakin rapat, dia nak kembali kepada keadaan asal, kedudukan panjang asal, menyebabkan tenaga itu akan hilang. Jadi itu juga dipanggil sebagai pelembapan dalaman. Okey, jadi kalau awak perhatikan di sini, ini adalah graf untuk sesaran melawan dengan masa. Okey, sesaran melawan dengan masa di mana kalau awak perhatikan, okey, yang ini adalah amplitud. Ini katakan A1. Ini A1 ni adalah amplitud. Okey. Kemudian A2. Awak tengok A3. Nampak? Nilai amplitud semakin lama semakin berkurang. Jadi awak boleh perhatikan di sini A1 lebih besar daripada A2, lebih besar daripada A3. Okey, itu yang ini dipanggil sebagai pelembapan. Okey. Manakala tempoh. Apa itu tempoh? Tempoh ialah masa nak buat satu ayunan lengkap. Contoh dari sini pergi balik. Itu tempoh. Jadi tempoh tiap berubah. Yang berubah hanya adalah amplitude. Awak tengok. Tempoh sama je. Kan nampak? Tempoh sama. Tempoh ni dia pergi balik. Itu tempoh. Nak buat satu ayunan lengkap. Ayunan lengkap maksudnya pergi balik. Satu ayunan lengkap. Jadi di sini tempohnya, okey, cikgu pakai pen hijau lah supaya awak nampak. Tempohnya dia mesti ada puncak dan dia mesti ada lembangan. Sebab awak tahu ini puncak, ini adalah lembangan. Awak tengok ni tempoh. Katakan ini T1. Okey, awak tengok T2. Puncak, lembangan. Tengok T dia. T2. Sama tak? Ain Fakihah sama tak T dia? Puncak, lembangan. T3. Sama. Jadi di sini tempoh sama. T ni tempoh. T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Jadi bila awak buat graf pelembapan tu,
tempoh dia kena sama. Yang berkurang hanya adalah amplitude sahaja. Okey, boleh ya? Jadi di kat sini, okey, yang pertama ialah macam mana kita nak mengatasi pelembapan ni. Kalau awak tengok kat sini, nampak? Ni makin lama dia semakin berkurang. Dia berkurang kan. Okey, lama-lama amplitude ni semakin berkurang. Yang pertama, awak kena menggunakan daya luar. Daya luar ni maksudnya daripada dah kurang ni, tangan ni awak tolak. Tangan yang bila awak tolak tu, itu menggunakan, dipanggil sebagai daya luar. Okey. Okey. Okey, kita tengok resonan pula. Okey, resonan ini adalah, okey, kalau awak tengok frekuensi semula jadi. Frekuensi sistem yang berayun tanpa tindakan daya luar. Okey, ini adalah masuk frekuensi semula jadi. Masuk di sini adalah, katakan ini bandul. Ini bandul. Bandul ini mempunyai molekul besi. Dalam ni ada molekul besi. Sebab bandul ni daripada molekul besi. Molekul besi ini mempunyai frekuensi yang tersendiri. Dipanggil sebagai frekuensi semula jadi. Masuk di sini, molekul-molekul besi ni, contoh kan, cikgu ni molekul besi kan. Cikgu lukis ya. Contoh ni bandul lah, ni bandul. Ni bandul, dalam ni ada molekul besi. Contoh ni cikgu lukis ya. Lebih spesifik. Okey. Dia akan bergetar. Awak tak nampak, tapi sebenarnya dia bergetar. Bergetar pada apa? Frekuensi semula jadi. Kita pun tak nampak, jadi dia bergetar pada frekuensi semula jadi. Maksudnya kat sini dia semula jadi. Okey. Tampak ada daya luar. Masuk dalam ni molekul besi, di dalam ni ada molekul besi. Dia bergetar. Cikgu pun tak nampak. Okey. Jadi resonan itu apa? Resonan ni ada satu situasi apabila frekuensi daya luaran yang dikenakan adalah sama dengan frekuensi semula jadi sistem ayunan tersebut. Jadi nanti cikgu akan ceritakan. Okey, awak tengok nanti apakah itu frekuensi daya luar. Tadi frekuensi semula jadi. Sekarang kita akan tengok frekuensi daya luaran. Okey, nanti kita akan tengok. Cikgu akan terangkan lebih detail. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini. Okey. Okey. Satu lagi ialah apabila sistem itu berayun dengan frekuensi semula jadi, dia akan berayun pada amplitude yang maksimum. Okey, nanti awak tengok. Okey, contoh kat sini ya. Okey, tala bunyi. Tala bunyi ni macam kalau awak tengok di makmal tu, kalau awak tengok pada ketika form 1, form 2, form 3, dia macam bila awak ketuk tu, dia macam bergoyang trek gitu. Dia akan mengeluarkan bunyi. Jadi kat sini, sebabkan dua-duanya daripada material ataupun bahan yang sama, jadi tala bunyi P dan tala bunyi Q ni, dia punya frekuensi semula jadi yang sama. Dia sama sebab dia buat daripada benda yang sama. Contoh kat sini aluminium, contohlah ya. Kat sini pun aluminium. Al tu simbol untuk aluminium, unsur aluminium. Jadi kat sini frekuensi semula jadi pada tala bunyi P sama dengan tala bunyi Q. Okey. Kemudian awak ketuk dengan tukul. Okey, dekat sini tukul, awak ketuk. Bila awak ketuk dengan tukul, apa akan jadi kat sini? Okey. Tala bunyi Q akan bergetar dengan resonan. Bila awak ketuk kat sini, ini menggunakan daya luar. Sekarang ni bila awak ketuk, maksudnya kat sini ialah awak telah menggunakan daya luar. Bila awak ketuk tala bunyi P itu, macam mana Q tu boleh bergetar? Pelik tu. Macam mana agak-agak? Apabila tala bunyi P diketuk dengan tukul, ia telah memaksa tala Q bergetar dengan resonan dengan P. Dekat sini tiba-tiba bila awak ketuk, dekat sini boleh bergetar. Padahal awak ketuk tala bunyi P. Kerana apa? Yang pertama ialah tala bunyi P akan memindahkan tenaga. Dekat sini ini adalah tenaga. Dan bila dia pindah tenaga, apa akan jadi pada Q? Tala bunyi Q? Tala bunyi Q akan terima tenaga dan ketika itu frekuensi semula jadinya sama dengan frekuensi yang di tala bunyi P. Dia sama. Tenaga dipindahkan, kemudian frekuensi semula jadi sama dengan frekuensi ini,
maka ketika itu tala bunyi Q akan bergetar pada amplitude maksimum. Jadi P pindah tenaga, Q ni sebabkan dia bahan yang sama, Q ni frekuensi semula jadinya sama dengan P, maka dia akan bergetar. Okey, bergetar pada maksimum amplitude. Itulah fenomena menyebabkan resonan. Jadi kalau sesuatu bahan itu sama dengan frekuensi semula jadinya, dia akan bergetar pada maksimum amplitude. Okey, tengok ikut cerita lagi supaya awak nampak. Okey. Okey, dekat sini kita ada bandul lah. Contohnya kat sini ini bandul X. Ini ada bandul X, kita ada A, B, C, D, E, F. Kita banyak bandul. Kat sini ada berapa bandul ni? Okey, tak apa ya. Apabila X berayun, masuk kat sini awak tarik. Yang ni berayun lah. Okey, ini berayun. Berayun ni maksudnya, ni katakan ini X. Okey, ini X. Okey, ini X. Okey, X ni awak tarik lah. Bila awak tarik tu, dia berayun lah. Okey, bila berayun, apa akan jadi pada tenaga? Tenaga daripada sini, dia akan pindah. Tenaga daripada sini, dia akan pindah. Bila cikgu tarik ni, jadi tenaga daripada sini, dia menghasilkan tenaga ni akan dipindahkan. Jadi tenaga itu akan dipindahkan. Jadi tenaga kat sini, dipindahkan. Jadi tenaga daripada sini akan dipindahkan lah, pergi bawah, pergi sini. Nampak? Dia akan pergi. Jadi apabila tenaga itu boleh dipindahkan, apa akan jadi pada bandul? Bandul itu akan berayun lah sebab tenaga itu dipindahkan. Okey, sekarang ni kita nak tengok panjang tali. Di sini kalau awak perhatikan di sini yang warna hijau ni, X ni dia sama dengan D. Nampak ni? D ni sama. Panjang talinya sama, masuk di sini ialah frekuensi semula jadi X dan D ini adalah sama. Frekuensi semula jadi. Cikgu, mengapa frekuensi semula jadi dia sama? Sebab panjang talinya sama. Jadi frekuensi X sama dengan frekuensi bandul D. Okey. Jadi apa akan berlaku ialah di sini kita dapati bahawa nanti kalau awak nanti di sekolah nanti kita bawa balik kita akan buat aktiviti ni. Kita dapati bahawa bandul D ni bandul D dia akan berayun pada amplitude yang maksimum. Kerana apa? Kerana frekuensi semula jadi D dan X itu adalah sama. Ketika ini yang ini dipanggil resonance. Okey. Yang D ini bila dia berayun paling maksimum kat situ, yang itu dipanggil situasi ini dipanggil sebagai resonance. Okey. Jadi sebenarnya apakah aplikasi resonan dalam kehidupan kita? Nanti kalau awak tengok, awak boleh tengok nanti jambatan gantung Tacoma-Narrows. Okey, ini adalah situasi macam mana jambatan gantung itu boleh runtuh. Boleh runtuh. Okey. Kemudian London Millennium Footbridge, okey pun sama. Penalaan alat muzik, ketuhar gelombang mikro, radio, penyanyi memecahkan gelas suara. Okey, cikgu nak cerita yang ni. Okey. Okey, cikgu cerita sikit. Okey, ini gelas. Okey, ini gelas. Gelas dalam tu ada molekul kaca, betul? Jadi molekul kaca cikgu lebih dalam sikitlah, lebih deep. Okey. Okey. Yang lain tu awak boleh search pada YouTube lah. Nak mudah awak search pada YouTube. Jadi molekul-molekul kaca ini dia bergetar. Dia bergetar walaupun dia dalam keadaan pepejal. Awak tengok macam tak ada bergetar. Dia bergetar pada frekuensi semula jadi.
Contohlah 50 Hz. Sebab kita pun tak tahu. Ini cikgu bagi andaian. Jadi molekul-molekul kaca itu bergetar pada 50 Hz. Dipanggil sebagai frekuensi semula jadi. Okey. Katakan suatu suara soprano. Okey, suatu suara soprano yang maksudnya frekuensinya tinggi. Dia punya tiba-tiba di sini suara soprano itu dia punya frekuensi 50 Hz. Bukan senang nak dapat sebab kita pun tak tahu. Dalam kes sekarang ni, frekuensi suara penyanyi soprano sama dengan frekuensi semula jadi gelas. Apa akan jadi pada molekul-molekul gelas itu? Molekul-molekul gelas itu akan bergetar pada maksimum. Awak tengok dia macam bergetar. Nampak ni? Dia akan, bila frekuensi 50 Hz, dia akan bergetar pada maksimum. Bergetar. Sebab sama. Bila dia sama, ketika ini dia bergetar pada amplitude maksimum. Bergetar. Apa akan jadi? Dia akan pecah. Gelas itu akan pecah. Sebab dia bergetar. Dan ketika itu dipanggil sebagai 50 sini dipanggil sebagai resonance. Okey, jadi itulah dia mengapa gelas itu boleh pecah. Okey, boleh jelas? Boleh Ain? Aina. Okey. Jadi proses itu, situasi itu dikenali sebagai resonance. Okey. Yang lain tu nanti awak boleh tengok pada YouTube. Okey. Jadi kita akan tengok seterusnya adalah muka gelombang. Okey, muka gelombang ini apa? Okey, ini kalau awak tengok, okey, muka gelombang ini contohnya gelombang air lah. Okey, ini adalah gelombang air. Ini adalah gelombang air. Okey, gelombang air ni dia ada puncak. Mana puncak? P ni puncak. P ni adalah puncak. L tu adalah lembangan. Dia mesti ada puncak, dia mesti ada lembangan. Okey, dia ada puncak dan dia mesti ada lembangan. Okey, atas ni adalah cahaya. Okey, cahaya ni kat sini awak guna mentol lah. Contohnya kat sini, contohlah. Ini katakan ni gelombang air. Gelombang air tu dia ada puncak, dia ada lembangan, puncak dengan lembangan. Atasnya awak tak mentol. Mentol tu menghasilkan cahaya. Okey. Cahaya bila dia lalu dekat lembangan, ni lembangan L ni kan. Okey, seolah-olah dia akan pergi pada satu garis lurus macam tu. Okey. Dia lalu puncak. Kemudian bila dia lalu lembangan pun puncak pun nampak dia akan garis lurus. Okey. Ketika itu kalau awak perhatikan di sini, yang nampak ni cikgu lukis ni. Bahagian yang puncak tu. Okey. Dia macam satu, ini dipanggil sebagai macam kanta cembung. Kanta cembung ni, bila cahaya tu lalu bahagian yang macam cikgu lukis hijau tu, dia akan fokus cahaya tu masuk. Jadi awak nampak kat sini, dia akan menghasilkan jalur cerah. Jadi kalau awak tengok ini, katakan ini gelombang air, okay, ini lampu, cikgu sulur daripada lampu atas ni. Bahagian bawah air tu, dia akan dapat jalur cerah, dia akan dapat jalur gelap, jalur cerah, gelap, cerah, gelap. Dia di bawah macam bayangan, sebab ni cahaya, ini gelombang air, bawah tu. Dia akan dapat cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap. Bila yang cerah tu kenapa dapat cerah? Cahaya daripada atas difokus. Dia dapat cerah. Sama juga. Okey, ini yang gelap tu, maksudnya gelap ni tidak ada cahaya yang melalui lembangan sebab dia mencapah kat situ. Okey, yang hijau balik ni, yang hijau ni cikgu lukis ni. Okey. Hijau tu bila cahaya lalu dekat bahagian puncak tu, cahaya tu fokus. Bila cahaya fokus kat bawah tu, dia akan dapat warna cerah. Okey, itulah situasinya. Okey, jadi kita tengok apa itu muka gelombang. Okey, muka gelombang ini kalau awak perhatikan, okey.
Okey, contoh kat sini cikgu lukis Cikgu besarkan sikit bagi awak nampak. Okey, dia ada, kalau awak tengok suatu gelombang tu, dia ada puncak, dia ada lembangan. Okey, jadi cikgu lukis ini puncak, ini lembangan. Saya cuba padam balik. Okey, dia ada puncak. Okey, dia puncak, lembangan, puncak. Macam tu. Okey. Puncak, lembangan, puncak. Okey. Dia macam ni. Kalau awak perhatikan, dia banyak lah kan. Sebab dia bukan satu je, dia banyak. Okey, dia puncak, puncak, lembangan, puncak, lembangan. Okey, kita detailkan. Jadi, garis puncak ke puncak tu, kita sambung. Okey, mana puncak? Ini puncak kan? Yang cikgu buat hijau tu. Ini puncak, ini puncak. Jadi, puncak dengan puncak tu kita sambung. Jadi, bila sambung, cikgu buat warna hijau lah. Sambung. Yang ini, yang hijau ni dipanggil sebagai muka gelombang. Okey, yang hijau ni, yang kedua pun sama. Yang hijau ni puncak. Puncak dengan puncak kita sambung. Bila tersambung, puncak dengan puncak. Jadi ini dipanggil sebagai muka gelombang. Okey. Kemudian yang ini apa ni? Yang ni. Okey, yang itu adalah arah perambatan gelombang. Okey, yang ini adalah arah perambatan gelombang. Maksud di sini ialah gelombang ini bergerak daripada kiri ke kanan. Itu maksud dia, daripada kiri ke kanan. Jadi gelombang pergi ke sana. Itu pergi sana. Contohnya awak baling batu kan, air, jadi air tu ke sana. Jadi itu dipanggil arah perambatan gelombang. Di sini ialah apa yang kita boleh buat, kesimpulan di sini ialah, pertama ialah arah perambatan gelombang dengan muka gelombang. Cikgu buat warna lain pula. Cikgu buat warna kuning. Yang kuning ni, apa warna ni lagi? Ni kuning. Sekejap, cuba padam. Okey. Yang kuning ni, yang kuning ni adalah arah perambatan gelombang. Yang warna kuning tu. Okey, warna hijau tu adalah muka gelombang. Awak tengok sudut dia berapa? Sudutnya adalah berapa? Agak-agak berapa sudut dia? Alia, agak-agak berapa sudut dia? Pandai Alia, pandai. Okey, bagus. Arah perambatan gelombang dengan muka gelombang, sudutnya adalah 90 darjah. Itu dia. Okey, ini adalah gelombang. Jadi gelombang ini dipanggil sebagai gelombang. Nampak? Okey, ini gelombang. Okey. Ini yang kes yang kedua ni apa? Okey, ini gelombang membulat. Nanti cikgu cerita balik supaya awak nampak. Sebelum tu cikgu padam dulu. Dia macam ni. Yang gelombang bulat senang. Okey, awak duduk tepi tasik. Yalah, duduk rumah lama sangat kan. Baling batu. Baling batu, tak kisahlah dalam tasik ke, dalam kolam, awak baling. Awak nampak tak, dia satu daripada titik tengah tu, dia akan dia mengembang macam tu. Dia akan sebar pada semua arah. Betul tak? Awak baling batu, batu tu, zap gitu. Okey. Jadi kat sini, muka gelombang yang mana? Yang cikgu buat yang warna kuning ni, warna merah ni. Yang merah ni, merah ni adalah, kuning lah. Kat sini kuning. Kuning ni adalah muka gelombang. Muka gelombang 1, muka gelombang 2, muka gelombang 3. Okey, yang kuning itu adalah muka gelombang. Okey, yang kuning. K itu kuning lah. Okey, arah perambatan gelombang pula yang mana? Cikgu lukis warna hijau.
Okey, jadi yang ini merah lah. Jadi ini adalah arah perambatan gelombang. Awak nampak kat sini? Arah perambatan gelombang ni banyak daripada sini. Jadi yang merah ini adalah arah perambatan gelombang yang merah. Okey, ini adalah merah ni adalah arah perambatan gelombang. Ini dipanggil sebagai muka gelombang membulat. Sebab muka gelombang dia membulat je. Sama juga sudut arah perambatan gelombang dengan muka gelombang, dia punya sudutnya masih sama iaitu 90 darjah. Jadi ini adalah muka gelombang. Jadi muka gelombang tu apa? Muka gelombang ni kita yang cikgu cerita tadi, muka gelombang ni sebenarnya garisan puncak. Contoh puncak lembangan, puncak puncak lembangan, puncak ke puncak ni kita sambung. Bila sambung, kita sambung macam ni. Kita sambung puncak ke puncak, yang itu dikenali garisan sambung puncak ke puncak, garisan itu dikenali sebagai muka gelombang. Okey.